Aduh, sudahlah Tun Mahathir, sudah terlalu tua. Kena lagi serangan macam ni, tak tahulah apa yang bakal menimpa Mahathir selepas ini. Mahathir sahaja paling cekap dalam dunia ini, kata Saifuddin. Ini merujuk kepada tindakan Mahathir yang hampir semua pemimpin di Malaysia ini tidak sesuai dengan beliau. Bukan kerana pemimpin itu tak pandai urus negara, tetapi kerana tak ikut telunjuk dari sesiapa, tidak ikut telunjuk Mahathir Mohamad. Apabila itu berlaku, maka bolehlah sudah digembar-gemburkan sebagai pemimpin yang tidak cekap. Itulah yang dimaksudkan oleh Saifuddin. Hanya Mahathir sahaja paling cekap dalam dunia ini, kerana dia ingat orang lain tak kerja. Hanya Tun Dr. Mahathir Mohamad seorang sahaja yang paling cekap di dunia ini. Demikian persoalan sinis Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengenai bekas Perdana Menteri yang telah mengkritik jemaah menteri di kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kurang cekap dalam pentadbiran dan tiada pengalaman. Setiausaha Agung PKR itu juga secara berseluruh berkata, beliau bersetuju sepenuhnya bahawa dakwaan bekas ahli parlimen Langkawi. Saya setuju sebab yang paling cekap di dalam dunia ini adalah cuma Dr. Mahathir seorang sahaja. Saya setuju sepenuhnya, katanya sinis kepada sidang media di Maktab PDRM Ceras di sini hari ini. Beliau berkata demikian selepas hadir merasmikan penutupan Majlis Mesyuarat Agung tahun ke-40 Persatuan Pegawai Kanan Polis Diraja Malaysia PDRM RSPA. Turut hadir Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Husin dan Presiden RSPA Datuk Muair Cik Hussein Mahuyuddin. Sebelum ini, Dr. Mahathir dilaporkan sebagai berkata, anggota kerajaan diterajui Anwar tidak dapat menterjemah populariti ke pelbagai arah membagi membentuk pentadbiran nasional yang padu dan berkesan, katanya di Malaysia Gazette. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Terima kasih lagi, bye-bye. Salam sejahtera. Isu kali ini paling panas apabila Menteri Agama tegur seseorang. Siapa yang dirujuk, anda nilai sendiri. Kata Menteri Agama, jangan pernah manipulasi duit derma. Menteri Agama tegur siapa? Sejak belakangan ini, banyak pihak membongkar kegiatan salah guna derma orang ramai yang dilakukan individu tertentu. Beberapa hari ini, menantu kepada seorang ahli parlimen PAS didakwa menggunakan platform kutipan derma untuk perniagaan miliknya sendiri. Lebih mengejutkan, platform itu turut didakwa menggunakan pempengaruh untuk menarik lebih banyak derma dari orang ramai. Terbaru, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Muhammad Naim Mokhtar mengingatkan kepada semua aktivis atau personaliti media sosial, diingatkan supaya tidak mengambil kesempatan memanipulasi kutipan derma untuk mengaut keuntungan. Muhammad Naim berkata, mana-mana pihak perlu sedar bahawa hukuman dan azab daripada Allah jika ambil harta orang lain itu adalah pedih. Saya akui rakyat Malaysia sangat pemurah, termasuk dalam soal membantu dan menderma. Tentang hal ini, saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Menteri Agama ini, bahawa rakyat Malaysia memang sangat pemurah, termasuk dalam soal membantu dan menderma. Lihat saya tindakan rakyat yang apabila ada suatu derma dibuka secara terbuka, mereka membantu sedaya usaha upaya sehingga semuanya selesai dengan cepat. Namun pada masa kita kena hati-hati dan kita tak nak sifat dermawan itu dimanipulasi oleh mana-mana pihak
kata Menteri Agama. Kita kena ingat apa yang kita ambil dari harta orang lain, dan jika tak sampaikan kepada dengan niat dan tujuan, hukuman dan azab daripada Allah itu amat pedih, katanya kepada media malam tadi. Saudara-saudara sekalian yang turut menjadi tanda tanya dan perkara panas hari ini yang menggemparkan ialah apabila Jabatan Agama Islam Selangor arah semua masjid surau di Selangor tidak undang Ustaz Don ceramah agama. Saudara, ini satu isu yang paling mengejutkan dan menggemparkan seluruh Malaysia. Siapa yang tidak kenal dengan Ustaz Don? Semua hampir orang kenal. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS sudah mengeluarkan arahan agar penceramah Ustaz Don Daniel Don Bayijid tidak diundang untuk mengajar agama Islam di negeri itu. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Shah Hizzihan Ahmad berkata, notis arahan itu dikeluarkan kepada semua agensi, masjid, surau dan musola bagi menangguhkan atau tidak membuat apa-apa tindakan mengundang Ustaz Don lagi. Ketetapan tersebut dibuat berkaitan berikutan ceramah agama Islam Ustaz itu yang disyaki membawa kepada pelanggaran beberapa ketetapan di dalam peraturan Tauliah Negeri Selangor tahun 2008. Tambah beliau, Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah juga amat menekankan kepada semua pemegang Tauliah supaya umat Islam di Selangor dapat diberikan kefahaman Islam yang tepat berdasarkan sumber sahih mengikut disiplin ilmu Islam. Sehubungan itu, JAIS perlu menghentikan perkara seumpama ini dengan segera supaya tidak berleluasa di negeri Selangor berkaitan apa jua bentuk pandangan-pandangan dan penyataan mengenai hukum-hukum agama Islam yang tidak berasaskan nas dan dalil syar'i serta di luar pengetahuan umum majoriti umat Islam. Muhammad Syahizan berkata, mesyuarat jawatan kuasa Tauliah Mais semalam memutuskan Ustaz Don Daniel perlu mengemukakan kenyataan bertulisnya kepada jawatan kuasa terhadap beberapa fakta yang mengenai ceramah agama yang dibuat olehnya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Buat penjawat awam tersenyum, kerajaan akan umum kenaikan gaji sebelum bentang belanjawan tahun 2025. Biasanya belanjawan akan diumumkan pada bulan Oktober. Makna kata, penjawat awam akan terima berita gembira ini sebelum bulan Oktober. Sekarang dah menghampiri bulan Julai. Maknanya, tak lama lagi, para penjawat awam akan tersenyum. Siapa kata kerajaan sekarang tak hebat? Kerajaan sekarang adalah kerajaan yang hebat. Buat penjawat awam pastinya tersenyum selepas tiada semakan kenaikan gaji sejak 13 tahun lalu apabila kerajaan akan mengumumkan kadar baharu kenaikan gaji sebelum pembentangan belanjawan tahun 2025 yang dijadualkan pada Oktober nanti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membangkitkan isu itu dalam ucapannya pada Majlis Apresiasi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2023 Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya hari ini. Menurutnya, yang juga Menteri Kewangan, sudah terlalu lama tiada penyelarasan kenaikan gaji kepada penjawat awam. Kita harapkan mereka merujuk kepada penjawat awam bekerja lebih kuat. Sudah berbelas tahun tak ada kajian dan ganjaran yang adil. Sebab itu saya semalam di Parlimen apabila ditegur, saya tegaskan, saya tidak bertolak ansur kerana bertanggungjawab. Kena tanggungjawab kita untuk memberikan apa yang mampu dan munasabah kepada penjawat awam, dan insyaAllah saya akan umumkan sebelum bajet atau belanjawan tahun ini, kata Perdana Menteri.
Pada 1 Mei lalu, Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan gaji penjawat awam melebihi 13% bermula Disember nanti, sekaligus muncul antara kenaikan tertinggi yang diumumkan. Saudara-saudara sekalian, ini satu berita yang sangat baik untuk para penjawat awam, dan pastinya ianya juga akan seimbang dengan orang-orang yang bekerja di swasta. Nantikan gaji progresif yang akan diumumkan oleh Anwar Ibrahim penguatkuasaannya tak lama lagi. Sekian dulu untuk kali ini, bye-bye. Teruk Tuan Ibrahim Tuan Man kena kali ini. Tak pasal-pasal dia dipermainkan. Manakan tidak, tak pasal-pasal Tuan Ibrahim Tuan Man berkali-kali melakukan kesilapan. Bermula daripada isu ISO 14001, kini menular pula tentang isu motosikal guna minyak diesel. Manakan tidak dijadikan bahan. Kalau kesilapan yang besar seperti itu pun boleh dilakukan. Di Malaysia ini setakat yang kita ketahui, tak tahulah kalau anda tahu, saya atau anda belum pernah tahu ada motosikal di Malaysia ini yang menggunakan minyak diesel. Tak tahulah kalau mungkin Tuan Ibrahim Tuan Man pernah jumpa motosikal seperti itu. Manalah kita tahu kan. Walau bagaimanapun, teruk Tuan Ibrahim Tuan Man kali ini dipermainkan. Diesel untuk motosikal habis Tuan Ibrahim dipermainkan. Cerita rekaan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ketika ceramahnya di Sungai Bakap baru-baru ini terus menjadi bahan jenaka rakyat Malaysia. Ia ikoran ucapan beliau yang mendakwa terlihat seorang pakcik sedang mengheret motosikal kerana minyak habis dan dikaitkannya dengan penyesaran subsidi diesel. Perkara tersebut mengundang rasa hairan dalam kalangan pengguna media sosial yang tertanya, motosikal apa yang digunakan pakcik itu sehingga perlu mengisi minyak diesel. Lantas itu juga satu akaun TikTok tular selepas memuat naik sketsa pendek yang menyindir pemimpin PAS tersebut dengan melakonkan kembali gelagat seorang lelaki mengheret motosikal di tepi jalan. Kata lelaki itu, disebabkan kerajaan zalim, isi minyak RM5 pun tak cukup untuk sampai ke rumah. Apabila ditanya minyak apa diisi, dijawabnya minyak diesel. Walaupun video itu tidak menyebut nama Tuan Ibrahim, namun rata-rata pengguna TikTok terhibur dan memahami ia ditujukan kepada siapa. Hang perli Tuan Ibrahim ke? Komen seorang individu beserta emoji gelak. Terbaik saudara, terhibur. Minta izin simpan. Kita nak post di kumpulan WhatsApp kampung, kata alias. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang pemimpin dalam parti yang sangat besar, yang dianggap sebagai parti paling berpengaruh, ini adalah satu kesilapan yang besar. Apabila terkantoi, sama ada itu adalah cerita rekaan atau cerita betul, tapi ianya menampilkan kesilapan besar mahakayangan yang tak pernah orang fikir, yaitu motosikal yang mempunyai minyak diesel. Lebih teruk lagi, dalam sketsa itu, kalau minyak diesel diisi ke dalam moto, bukan saja heret, moto tu sekali akan dihumban kerana perlu overhaul habis. Minyak dah masuk enjin, minyak yang salah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Akhirnya, Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim dedah tipu daya pembangkang isu MAHB, GIP dan BlackRock. Dipetik daripada Harapan Daily oleh Ahmad Mursi.
Pembangkang fitnah kerajaan jual hak Malaysia dalam MAHB kepada pelabur asing. Kalau dijual hak Malaysia, tentulah share kerajaan makin kurang. Ini makin bertambah banyak pula. Mana yang tak betul? Dari 41% jadi kini 70% melalui KWSP dan Khazanah. Pembangkang tak pandai mengira ke? Atau buat-buat tak pandai kira? Kalau memang tak pandai kira, janganlah jadi ahli parlimen, jangan jadi YB. Ketika ini 32% saham dipegang pelabur lokal. Pelabur luar pula memang dah pegang 27% dan pernah capai sehingga 45% tahun 2018. Tak bising pula pintu masuk negara dipegang pelabur luar. Selama ini, dengan 41% bukan kerajaan kawal sepenuhnya, MAHB pun. Tapi selepas ini, MAHB akan balik semula kepada kawalan kerajaan dengan 70% pegangan. Sejak 2012, KWSP dah ada kerjasama dengan GIP. Bahkan, KWSP juga ada kepentingan dalam Airport Gatwick dan Sydney. KWSP dah lama berunding dengan GIP untuk kerjasama ini dan rundingan telah selesai. Kerajaan tak pernah berunding dengan BlackRock pun selama ini. GIP ialah Global Infrastructure Partners. Hanya tahun ini tiba-tiba BlackRock kata berminat nak beli saham GIP. Itu pun belum diputuskan. Pelaburan GIP dalam MAHB ini kecil je. Hanya 5% dari keseluruhan profitnya, iaitu $112 bilion seluruh dunia sebagai pengurus infrastruktur terkemuka. Kepakaran itu yang nak dibawa masuk selain nak suntik dana. Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim kata, modal yang akan masuk RM10 bilion jika kerjasama dengan GIP ini dibuat. Boleh guna untuk majukan perniagaan MAHB dan bangunkan lapangan terbang. Tak perlu kerajaan berhutang dan dana negara boleh digunakan ke tempat lain. GIP dan Lembaga Pelaburan Abu Dhabi ADIA akan beli dari 27% saham yang memang kini dipegang pelabur luar dan akan jadi 30%. Jadi tuduhan pembangkang itu fitnah. MAHB hanya pengurus lapangan terbang. Lapangan itu kekal hak milik kerajaan. Sama seperti lapangan terbang Sibaha, Gökçen, Istanbul yang MAHB urus. Lapangan itu masih kekal milik kerajaan Turkiye. Tawaran dibuka pada banyak pihak. Dari 145 syarikat yang layak, hanya 5. Tapi yang setuju dengan syarat kerajaan hanya GIP, iaitu syaratnya CEO dan pengurus serta saham majoriti kita yang pegang. Tak banyak yang sanggup. Masa pembangkang tebuk atap pada tahun 2021, KWSP berunding terus dengan BlackRock. $600 juta dana patuh syariah terbesar dalam sejarah diserah kepada BlackRock untuk diuruskan. 10 hari sebelum itu, Gaza diserang. Halal pula. Mana semua walaun. Nak ulang sekali lagi. Masa tebuk atap tahun 2021, KWSP berunding terus dengan BlackRock. $600 juta dana patuh syariah terbesar dalam sejarah diserah kepada BlackRock untuk diuruskan. 10 hari sebelum itu, Gaza diserang. Halal pula. Mana semua walaun. Kerajaan Madani paling tegas halau syarikat Israel. Kapal yang masuk zaman tebuk atap pun dihalang zaman Madani. Tapi kalau syarikat besar yang pro-Israel nak dihalau, bukan Google je, bukan BlackRock je.
Apple, Google, Microsoft, Nvidia, Intel, Facebook yang kuasai WhatsApp dan Instagram, semualah kena halau keluar. Pembangkang dah terpedaya dengan propaganda Zionis yang kata genosid di Palestin ini baru je bermula. Walhal dah 75 tahun genosid ini berlaku. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini paling mengejutkan kita berkaitan dengan SRC Internasional, kes yang telah menyebabkan Najib Tun Razak dipenjarakan di penjara Kajang. Hari ini sekali lagi pendedahan baharu yang memang kita tak pernah sangka bakal didedahkan oleh bekas pengarah sendiri. Apabila beliau kata banyak unsur jenayah dalam pengurusan SRC. Itu pengakuan sendiri yang dibuat oleh bekas pengarah. Kalau dah bekas pengarah yang menyatakannya, nak nafikan macam mana lagi? Apalagi yang boleh dinafikan? Subuh Muhammad Nak Yasin berkata, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Nik Faisal Arif Kamil juga berbohong berhubung penghantaran balik dana SRC dari luar negara. Seorang bekas pengarah SRC Internasional Sedan Berhad mengakui di Mahkamah Tinggi bahawa terdapat banyak unsur jenayah dan pemalsuan berlaku dalam pengurusan syarikat pelaburan strategik itu. Malah, Subuh Mat Yasin, 73 tahun yang membuat pengakuan itu berkata, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Nik Faisal Arif Kamil yang kini menjadi buruan pihak berkuasa berbohong kepada lembaga pengarah berhubung penghantaran balik dana SRC dari luar negara. Oh, adakah ini bermaksud dana yang dikatakan dari luar negara itu sebenarnya tidak dihantar semula? Jadi dana itu dihantar ke mana? Kemana dana-dana itu? Itu persoalan yang harus kita pertimbangkan. Beliau juga berkata, ketika disoal oleh Peguam Najib Razak, yaitu Safi Abdullah, sebagai responden pihak ketiga dalam saman sivil bernilai 1.18 US dollar bilion SRC terhadap bekas Perdana Menteri dan Nik Faisal. Dalam soalan Safi, beliau mengatakan, saya membuktikan kepada anda dan anda bersetuju bahawa terdapat banyak pemalsuan yang berlaku dalam pengurusan. Subuh menjawab, ya benar. Safi bertanya lagi dalam sesi soal jawab, adakah anda bersetuju dengan saya bahawa Nik Faisal tidak menghantar balik dana walaupun berjanji kepada lembaga? Subuh menjawab, iya. Di soal lanjut oleh peguam sama ada terdapat penyangak dalam pengurusan yang menjalankan rancangan SRC. Saksi itu juga menjawab dengan ya. Di bawah pengurusan baharu, SRC memfailkan saman itu pada Mei 2021 mendakwa Najib melakukan pecah amanah dan salah guna kuasa, secara pribadi mendapat manfaat daripada dana syarikat dan menyalahgunakan dana tersebut. Ia juga memohon pengisytiharan mahkamah yang menganggap Najib bertanggungjawab ke atas kerugian syarikat akibat pelanggaran tugas dan amanahnya, dan untuk Najib membayar balik kerugian 42 juta yang ditanggung syarikat itu. Perbicaraan di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung esok. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang memang luar biasa. Apabila bekas pengarah SRC sendiri kata dia mengakui banyak unsur jenayah dalam pengurusan SRC. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.